senjata kamu untuk pergi berperang. Maka seolah-olah nak Ibnu Abbas nak beritahu bahawa ianya adalah situasi peperangan yang hakiki. Itulah juga kaedah usul fiqh, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal original kita ambil dalam satu kalam, hakikat dia, kecuali ada benda yang membawakan kepada maksud majazi dan seumpamanya. Baik, jadi itu adalah yang perlu kita faham. Dosa yang pertama yang juga diberikan respon oleh Imam Malik bin Anas, katanya, tasahfahtu kitab Allah wa sunnata nabi falam ajid syarr dhanban asyarru min riba lianna Allah adhana fihi lil harb. Katanya Imam Malik bin Anas kata, aku buka dalam Al-Quran, aku buka dalam hadis Nabi, aku tak jumpa dosa yang menakutkan, yang paling menakutkan kecuali riba, kerana Allah mengisytiharkan perang dengan orang yang terlibat dengan riba. Kemudian Imam Abu Hanifah An-Nu'man pun berkata demikian juga. Inilah dia akhwaful ayah fil Quran, ayat yang paling menakutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi ini semua alim-alim, imam-imam mazhab semua menyebutkan besarnya dan bimbangnya mereka dengan ayat seumpama ini. Baik. Oleh kerana itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua disebutkan oleh Allah juga dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah juga, iaitulah Allah kata, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Orang yang terlibat dengan riba, Allah yamhaq, maksudnya hancur, musnahkan keberkatan kehidupannya, hartanya hancur. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menambahkan keberkatan, kemakmuran harta seseorang yang bersedekah dan berzakat. Ya, demikian. Jadi disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, maka maksud hilang berkat itu adalah seseorang itu akan ringan nak buat dosa, ringan nak bersifat tamak, ringan bila dapat saja duit, ringan je tangan tu nak beli benda-benda yang tak halal. Dan dengan sebab itu maka dia menjadi bakhil. Maknanya dia punya kehidupan tu semakin ringan untuk melakukan dosa dan semakin berat untuk melakukan pahala. Maka itu yang berlaku bila hilang keberkatan. Tapi awas, keberkatan ni dia macam hukum, dia tak nampak, tuan-tuan. Macam contohnya ada satu handphone di depan mata saya ni kan. Handphone ni kalau kita beli, tuan-tuan, dengan halal, bentuknya macam gini juga. Macam ginilah bentuknya. Tetapi kalau saya curi, bukanlah saya, na'udzubillah, kalau ada orang dia curi, bentuknya macam ni juga, tuan-tuan. Tak ada tertulis, tiba-tiba jadi hitam kat situ, dia curi. Tak ada, dia tak tulis. Yang ada dekat hati, yang ada dekat Lauh Mahfuz, yang ada dekat bukan Lauh Mahfuz, yang ada dekat hati kamu. Kalla barrana ala qulubihim, ya, iaitu dia akan jadi karat dengan sebab dosa-dosa. Maka itulah dia, kesan dia. Orang tak nampak. Dia melibatkan kepada keimanan. Baik. Jadi itu dosa riba yang kedua. Sebab itulah dia memerlukan kepada pertimbangan, perbincangan, pengetahuan yang dalam. Ya. Dan dia lebih besar daripada dosa makan babi, betul? Masaklah babi goreng, panggang sekalipun, tuan-tuan, cicah dengan cincaluk sekalipun, dosa dia tak sama dengan dosa riba. Dosa riba lagi kurang. Dosa riba lagi kurang, silap. Dosa makan babi itu lagi kurang. Dosa riba, dosa makan babi tak sampai tahap perang dengan Allah, tak sampai tahap hilang berkat, tak sampai. Ya. Baik, kemudian dosa riba yang ketiga, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis, yang mana disebutkan dirhamu riba ya'kuluhu rajul ashaddu min 30 zanya. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan lebih berat daripada 30 kali zina. Disebutkan oleh Albani dalam kitabnya Al-Bulbul, Ghayatul Maram, hadis yang sahih, iaitu lebih teruk daripada 30 kali zina. Jadi hadis ni jangan disilap faham pula bahawa zina tu ringan, baik kita berzina ramai-ramai. Tidak. Hadis ni nak beri faham bahawa riba itu berat, ya, target dia punya konteks hadis tu, ya, riba itu lebih berat daripada zina, dan dia punya kesan dia lebih menyeluruh, kesan dia lebih memudaratkan tanpa orang perasan. Ya, sebab itulah ada orang kata, ada orang selalu marah. Saya nak beri jelas sikit. Ada orang marah, kenapa kita marah sangat kat ajaran sesat? Dia kata, kenapa kita tak marah kepada orang kafir terus? Ya, ada orang cakap lagu tu lah, ajaran sesat ni kenapa kita marah sangat dengan mereka? Biarlah ayah pin tu nak buat, ataupun kumpulan-kumpulan tasawuf yang berjoget-joget sekali tu, biarlah mereka, kan?
Sebenarnya tuan-tuan, dia bukan tengok neraca lagu tu. Neracanya adalah orang kafir tu, orang tahu dah dia kafir, habis cerita. Tapi orang yang bertopengkan Islam tapi bawa ajaran sesat, itu lagi bahaya. Sebab orang tak perasan. Orang tak perasan, sebab tu dia punya bahaya tu lebih tinggi. Berbanding orang kafir. Kafir kita tahu dah, oh dia kafir, aku tahu dia memang kafir pun, tak payah nak ikut. Ya, orang dah tahu. Tapi yang berselindung ni lebih bahaya. Maka riba punya dosa, dia berselindung, terutamanya di akhir zaman. Dia berselindung, dia punya mudarat tu berbanding dengan zina. Dia nampak, oh lahir anak luar nikah, buang dekat masjid, buang dekat dalam tanah, orang boleh nampak. Dan orang boleh nampak. Tapi riba ni di sampai akhir zaman, dia tak berapa nampak, macam seolah-olah ada keridaan. Itu akan ada, saya bincang lepas ni, ada saya redha Ustaz, boleh tak, halal tak jadinya, kita akan sembang lepas ni, ya. Baik, jadi itu adalah dosa yang, ya, saya rasa 3 ni pun cukup dah, ya, 3 dalil ni pun cukup dah, ya. Kalau nak tambah satu lagi dalil tambahan, dalil ni mungkin tak berapa kuat sangat, tapi boleh diambil sebab Imam Al-Hakim mengatakan hadis ni sahih, ya, iaitulah ar-riba itnatani sab'una baban aisaruha mithla ayyankiha ar-rajul ummah. Artinya riba ni ada 62 pintu. Yang paling ringan sekali dosa dia sama dengan sumbang mahram dengan mak dan bapa. Ya, tuan-tuan, ni bukan calang-calang dosa ni. Ini dosa kelas pertama ni. Kelas apa nama, brigadier general. Bukan kelas-kelas private ni, bukan. Maka sebab itulah dia tuan-tuan, kita nak